Baik apa pun percaturan politiknya, semuanya akhirnya akan bergantung kepada pengundi. Dan apabila kita cakap dengan pengundi dalam PRU kali ini, kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa pengundi muda adalah pengundi mungkin kelompok yang paling penting kerana mereka mewakili bahagian yang paling besar dalam daftar pemilih pada tahun ini, lebih daripada PRU-PRU sebelum ini. Mari kita pergi dan kita kembali ke set touchscreen Astro Awani. Inilah data yang kami sudah cerap bersama dengan Universiti Melaya. Kalau kita lihat kumpulan umur pengundi untuk PRU kali ini, sememangnya golongan terbesar adalah mereka yang berumur dari 18 hinggalah ke 39 tahun. 6.5% masing-masing, 21.7% atau 0.8% dan 30 hingga 39, lebih 22%. Muda sering ditakrifkan sebagai 18 hingga 39 tahun. Jadi kalau kita gabungkan 18 hinggalah 39 tahun, bermakna dalam PRU kali ini ada 50.5% pengundi muda. Secara mudahnya, secara senangnya, jauh melebihi semua kelompok umur yang lain. Mereka ini adalah blok yang terbesar yang akan menentukan hala tuju PRU pada kali ini. Dan kalau kita lihat, di mana paling ramai pengundi muda ini? Berdasarkan taburan umur 18 hingga 39 tahun. Top 3-nya adalah Putrajaya, 59%. Kemudian yang menarik diikuti dengan negeri-negeri di Pantai Timur. Terengganu dan Kelantan, nombor 2 dan juga nombor 3. 57% untuk Terengganu dan 55.3% untuk Kelantan. Seri dengan wilayah persekutuan Labuan. Selebihnya di atas. Kuala Lumpur terendah, 42.7%. Di mana ramai pengundi muda kalau kita lihat ikut parlimen. Ini mengikut negeri. Mengikut parlimen, inilah petanya, heat map. Di mana pengundi muda yang paling ramai, 18 hingga 39 tahun. 125 daripada 222 jumlah parlimen yang kita ada didominasi oleh golongan muda. Didominasi bermaksud lebih 50% pengundi di kerusi parlimen itu adalah mereka yang muda, 18 hingga 39 tahun. Ini termasuk keseluruhan Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dan sebahagian di Selangor dan juga di Pahang. Tapi tiga negeri ini keseluruhan, semua parlimen mereka didominasi oleh pengundi muda. Jadi kalau kita lihat di sini, Kelantan adalah satu contoh yang menarik. Kelantan ada 14 kerusi mengikut perkiraan saya. Kalau kita bandingkan parti yang menang PRU 14, kita lihat majoriti mereka dan kita bandingkan dengan mereka yang berumur 18 hingga 20. Bukan 18 hingga 39, itu lebih besar. Tapi hanya 18 hingga 20 tahun. Kerana mereka ini sememangnya pengundi kali pertama. Kerana mereka baru dibenarkan mengundi pada PRU pada kali ini. Saya tak banyak masa di sini, tapi kita lihat kerusi-kerusi yang majoritinya adalah rendah pada PRU 14. Sebagai contoh, Pasir Putih P28 1,360 dan bakal menyaksikan anggaran, inilah data setakat sejurus sebelum parlimen dibubarkan, 8,369 pengundi 18 hingga 20 tahun kali pertama. Kita lihat juga kerusi-kerusi yang lain seperti Macang P29 2,824 majoriti tapi lebih 6,000 pengundi muda, pengundi baru kali pertama. Itu juga tidak mengambil kira kerusi-kerusi seperti Tanah Merah P27 dan juga Jeli. Apa perbezaan dua-dua kerusi ini? Kerana kedua-duanya pada PRU 14 ditandingkan atas tiket UMNO, tapi sekarang wakil rakyatnya adalah bersatu. Ya, adakah ini juga akan mempengaruhi sentimen mereka? Dan pengundi ini kebanyakannya jauh melebihi majoriti. Adakah kerusi-kerusi ini juga mungkin jadi kerusi rapuh? Berdasarkan data, mungkin itu yang dicadangkan. Tapi data dan fakta dan keadaan sebenar di lapangan mungkin berbeza. Untuk itu saya mau bersama dengan Muhafandi Muhammad yang kini bersedia di Kelantan untuk memberikan sedikit warna dan penjelasan kepada data kita ini untuk kita lihat apa sebenarnya sentimen pengundi di Kelantan. Pak Andi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Luqman. Ya, Fandi, kita lihat data di sini, tapi kita lihat sentimen on ground tak semestinya dicerminkan 100% dengan data. Data tidak boleh menceritakan semua, Fandi. Ya. Kita tahu Kelantan juga sebagai contoh, pengundi muda je sememangnya ramai, 18 hingga 39 atau 18 hingga 20. Tapi ramai antara mereka yang merantau, bekerja di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya, dan kemudian mereka pulang ke Kelantan untuk mengundi. Jadi mungkin sentimen dan worldview mereka berbeza dengan ibu bapa mereka, dengan saudara mara mereka yang tinggal seumur hidup mereka di Kelantan. Adakah faktor-faktor ini juga kita jangka akan memainkan peranan yang penting? Dan adakah selamat untuk kita mengandaikan bahawa mereka tidak mempunyai perspektif yang sama dengan golongan yang lebih berusia
di Kelantan ini? Benar, Lokman. Sebenarnya inilah satu cabaran yang besar buat parti politik yang berada di Kelantan, baik UMNO dan juga PAS. Mereka merasakan, mereka sedar dengan momentum ataupun kekuatan pengundi muda kali pertama ini. Saya juga cukup terkejut dengan angka tersebut, di mana sebahagian besar rakyat Kelantan, khususnya golongan muda ini, berada di luar Kelantan. Sebahagiannya di Lembah Kelang ataupun di Johor Bahru. Namun mungkin juga isu-isu yang melibatkan isu nasional dan juga isu tempatan sendiri mempengaruhi undi mereka. Dan apabila saya menemui sebahagian besar golongan pemuda ini, mereka menyatakan untuk melakukan perubahan pada kali ini. Mereka sudah tidak mahu berada di takut yang lama dan mungkin ini dipengaruhi oleh sentimen isu semasa di peringkat nasional selain daripada isu-isu semasa di peringkat negeri seperti masalah air, masalah jalan yang selalu sesak waktu perayaan dan sebagainya. Dan saya sempat meneramah beberapa orang pemuda dan ini penjelasan mereka dan mereka inginkan perubahan. Jadi kita dengarkan dulu Lokman apa yang diperkatakan itu. Saya merasakan untuk kali ini kita perlu beri ruang kepada muka baru lah untuk kita ubah negara kita untuk lebih maju, bebas rasuah. Apa yang penting saya rasa lebih untuk kali ini kita lebih kepada pemilihan calon Perdana Menteri sebenarnya. Untuk parti mungkin memain peranan yang penting, tapi untuk calon tu bonus lah sebenarnya. Tapi apa yang saya nampak lah untuk calon anak muda, untuk calon di setiap parlimen, kita fokus kepada calon baru lah sebenarnya. Seeloknya, sebagai contoh saya ambil, kita cuba ubah lah. Kita tengok di Terengganu, setiap penggal berubah. Sebab itulah bila berubah, dia akan buat sesuatu benda yang drastik. So, kalau kita kekalkan dia selama 30 tahun, dia akan merasa dia selesa. Kita di Terengganu, dia sentiasa berubah sebab apa? Bila dia buat benda tak betul, kita ubah. Benda tak berubah. Sebab tu kita tengok setiap benda yang berlaku di Terengganu semakin maju sebab dia akan buat yang terbaik. Okey, pada kali ini PRU pada 15 ini saya nampak banyak yang perlu ada perubahan baik di peringkat atasan dan baik di peringkat bawahan, di mana kita tahu bahawa kali ini merupakan satu peluang untuk anak muda bagi merubah satu impian dan harapan anak muda pada hari ini. Sedarlah untuk melihat apa yang berlaku sebelum ini dan perlu kita tengok apa yang perlu yang kita buat. Itu yang sebenarnya. Tu kita perlukan perubahan. Macam contohnya di Terengganu, kadang setiap penggal dia akan tukar. Makna dari segi Barisan Nasional ataupun wakil PAS lah, itu parti PAS. Setiap kali PRU dia akan bertukar. Jadi setiap PRU dia bertukar, setiap kali itulah ekonomi dan makna perubahan yang telah dibuat. Makna setiap parti itu membawa untuk pada rakyat lebih selesa. Lokman, jika apa yang kita dengari daripada anak muda itu sudah nampak mereka ingin melakukan perubahan, mereka ingin melakukan perubahan yang secara besar-besaran. Namun pada satu masa di pihak politik, parti politik khasnya, mereka turut juga merasa risau ataupun bimbang kerana sebahagian daripada pengundi muda ini dikhuatir ataupun dibimbangi tidak akan keluar mengundi. Untuk itu, pelbagai pendekatan yang dilaksanakan oleh parti politik sama ada di peringkat PAS maupun UMNO yang untuk berusaha untuk cuba membawa ataupun memberi keyakinan kepada pengundi muda untuk keluar mengundi. Kita tahu isu sentimen, isu semasa, isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri ini memberikan bayangan kepada mereka. Namun pada masa yang sama juga, Lokman, kita tahu sebahagian sikap rakyat Kelantan ini yang dikatakan walat ataupun taat patuh pada ibu bapa mereka dan mungkin atas nasihat ibu bapa mereka, mereka ingin mengundi parti A terpaksa mengubah ke parti B. Apapun kita akan lihat apakah perubahan yang akan dibawa oleh golongan pengundi muda di Kelantan pada kali ini dan mungkinkah mereka merealisasikan harapan mereka dan juga impian mereka untuk melihat perubahan ini pada 19 hari bulan nanti, Lokman. Baik, terima kasih Muhammad Muhammad. Jadi Kelantan mungkin tidak semudah untuk kita ramal berbanding yang kita jangka sebelum ini, tapi data sahaja tidak menceritakan semuanya. Suara rakyat juga perlu kita ambil kira. Dan di Asra Awal ini, kedua-duanya akan kami gabung dan sulamkan dalam setiap liputan kami di setiap negeri menuju ke PRU 15 untuk kami bawakan kepada anda laporan yang menyeluruh, komprehensif, seimbang dan juga adil. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.